Farah dah start record ke? Dah start dah. Boleh start dah. Tapi macam ramai lagi tak masuk kan? Start Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami daripada kumpulan 6. Pagi ini kami akan membentangkan berkaitan dengan tajuk rancangan pengajaran mingguan pembelajaran berasaskan projek asas masakan. Terlebih dahulu saya akan perkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama iaitu saya sendiri iaitu Nur Iswani binti Abdul Wahab bernombor matrik 157819. Enisa binti Muhammad Saleh bernombor matrik 156760, Najwa binti Nazrum Baba bernombor matrik 157004 dan akhir sekali Farah Zahidah binti Zulkifli bernombor matrik 152005. Silakan saudari Najwa. Okey, baiklah. Saya akan membentangkan untuk minggu pertama iaitu standard kandungan kami mengenai tentang 3.0 iaitu peranggu meja. Untuk standard pembelajaran, kami akan menyatakan maksud peranggu meja. Dan untuk objektif pembelajaran, pertama sekali murid dapat memahami maksud peranggu meja mengenali secara visual dan murid dapat mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat pada peranggu meja. Jadi aktiviti utama yang kami buat untuk menyatakan maksud peranggu meja tu, pertama sekali adalah guru akan menunjukkan gambaran visual peranggu meja dengan menggunakan gambar bagi paparan pelajar. Yang kedua, guru akan menerangkan ciri-ciri peranggu meja mengikut budaya dengan memberikan contoh dengan tepat. Yang ketiga adalah guru meminta pelajar untuk membezakan peranggu meja mengikut jenis-jenisnya. Seterusnya. Okey, baik. Saya teruskan dengan minggu kedua berkaitan dengan peranggu meja juga. Untuk standard pembelajaran iaitu menyenaraikan peralatan peranggu meja. Objektif pembelajaran terdapat dua iaitu yang pertama, murid dapat mengenal pasti peralatan peranggu meja. Yang kedua ialah murid dapat menyenaraikan jenis-jenis alatan peranggu meja. Aktiviti utama yang telah kami rancang iaitu yang pertama, guru akan memberi penerangan bagi setiap jenis peralatan peranggu meja berserta dengan fungsinya. Yang kedua, murid perlu menyatakan alatan peranggu meja berdasarkan gambar-gambar yang telah disediakan oleh guru. Dan akhir sekali, aktiviti utama ialah murid perlu menyenaraikan jenis-jenis peralatan peranggu meja dengan betul. Okay, terima kasih kepada rakan pembentang. Okey, yang seterusnya ialah 3.0 peranggu meja dan standard pembelajaran ialah melaksanakan aktiviti membentangkan alas meja. Dan objektif pembelajaran yang pertama ialah murid dapat mengenal pasti dan memilih alas meja yang sesuai untuk digunakan sebagai peranggu meja. Yang kedua ialah murid boleh membentangkan alas meja dengan betul dan kemas. Okey, untuk aktiviti utama bagi standard pembelajaran ini ialah guru akan memberikan penerangan terlebih dahulu dan tunjuk ajar serta contoh yang mudah difahami oleh murid untuk membentangkan alas meja. Maksudnya di sini guru boleh membuatkan pelbagai kreativiti dan inovasi guru sendiri. Sebagai contohnya, guru boleh membuat demonstrasi kepada murid-murid supaya mereka mudah faham bagaimana cara-cara untuk membentangkan alas meja dengan betul. Okey, untuk aktiviti yang kedua pula ialah murid perlu mengklasifikasikan jenis kain, bentuk dan saiz alas meja yang sesuai untuk dijadikan sebagai peranggu meja. Seperti yang kita tahu bahawa setiap jenis kain peranggu meja ni mempunyai pelbagai jenis kain. Sebagai contohnya, jenis kain bercorak, PVC, jenis kain bercorak eksklusif dan sebagainya, dan juga mempunyai pelbagai bentuk dan saiz iaitu tidak terhad kepada bentuk saiz bulat ataupun segi empat sahaja. Okey, yang aktiviti yang ketiga adalah murid menjalankan aktiviti membentangkan alas meja dengan betul dan kemas mengikut kumpulan masing-masing. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Annie.
Baik, terima kasih kepada rakan Hamanta. Jadi kita teruskan kepada minggu yang keempat berkenaan dengan 3.0 iaitu peranggu meja. Jadi standard pembelajaran utama adalah melaksanakan aktiviti melipat napkin. Di sini, objektif pembelajaran yang boleh kita dapati ialah pertama, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 2 daripada 6 jenis lipatan napkin secara lisan. Dan objektif yang kedua pula, murid dapat memilih napkin yang sesuai untuk peranggu meja serta boleh melipat sekurang-kurangnya 2 jenis lipatan napkin. Bagi aktiviti utama pula, guru boleh menerangkan kepada murid jenis-jenis lipatan napkin dan meminta murid untuk memilih napkin yang sesuai untuk peranggu meja. Dan bagi aktiviti yang kedua, guru boleh menayangkan video cara-cara lipatan napkin lalu mendemonstrasikan 2 jenis lipatan napkin kepada murid dan membimbing murid untuk melakukannya. Dan dapat kita lihat bagi aktiviti kedua ini, guru memainkan peranan utama bagi membimbing pelajar tersebut untuk tahu cara-cara melipat napkin. Dan aktiviti ketiga adalah guru meminta 2 wakil murid untuk tampil ke hadapan bagi menunjukkan 2 jenis cara lipatan napkin yang betul. Jadi saya serahkan kepada Puan Zaidah. Okey, untuk minggu kelima berkaitan dengan peranggu meja juga, standard kandungan dia ialah standard pembelajaran dia ialah menyusun atur meja. Untuk objektif pembelajaran yang pertama, murid dapat menyediakan peralatan peranggu meja. Yang kedua, murid dapat menyediakan dan mengatur peralatan peranggu meja mengikut susunan yang betul. Jadi untuk aktiviti utama, kami sebagai guru akan meminta murid perlu membuat semakan barang peranggu meja berdasarkan senarai barangan yang telah disediakan oleh guru. Yang kedua adalah murid perlu menyusun peralatan peranggu meja mengikut susunan yang telah dipelajari dengan betul. Dan aktiviti yang ketiga adalah murid membuat semakan semula kedudukan peralatan peranggu meja dalam tempoh yang ditentukan oleh guru. Saya serahkan kepada Annie dan Farah. Okey, terima kasih Wawa. Untuk minggu yang keenam, kami memilih standard pembelajaran iaitu mengemas susun atur peranggu meja. Okey, untuk objektif standard pembelajaran ini, yang pertama ialah murid dapat mengenal pasti semua jenis alatan peranggu meja dan yang kedua ialah murid dapat mengemas peralatan peranggu meja seperti alas meja dan juga napkin yang telah digunakan dengan kemas. Okey, Annie silakan. Okay, terima kasih Farah. Jadi aktiviti utama yang dapat kami sediakan di sini ialah guru boleh membuat aktiviti permainan kotak beracun sebagai latihan pengukuhan. Aktiviti yang kedua pula, murid perlu mengemas setiap peralatan peranggu meja. Dan terakhir, murid dikehendaki membuat rumusan secara ringkas apa yang mereka telah pelajari pada hari tersebut. Jadi kami rasa sekian sahaja huraian kami pada hari ini. Jika ada persoalan boleh terus ajukan. Terima kasih. Semua okey ke? Kalau tidak kita teruskan dengan pembentang ke-7. Okay. So tak bisa soalan beberapa kepada notes tu. Screenshot tak ada korang. Tak masuk ni tak ada stress. Najwa tadi ada screenshot tak ada validation. Macam mana tak dengar lah Elisha? Screenshot validation tak masuk tak ada stress. Macam mana sini? Elisha tak clear lah suara.
ada screenshot foundation tak untuk hantar dekat FB nanti. Oh, screenshot presentation. Farah ada screenshot tak? Ke screen record je? Ini screen record je. Screenshot boleh? Kejap Kalau macam tu Farah kejap. Oh, sharekan balik Okey, boleh. Okay.